Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin bab yang ke-56, babu fadlil ju'i wa khushunatil 'aishi wal iqtisari 'ala al-qalil min al-ma'kul wal mashrubi wal malbusi wa ghairiha min huzudin nafsi wa tarkis syahawat. Bab keutamaan lapar dan kehidupan yang sederhana, mengawal diri di dalam makan, minum, pakaian, maknanya tidak boros dan tidak rakus, dan juga meninggalkan syahwat. Sambungnya kita dalam bab ini, tanda pelajar, hadis yang ke-14, nombor hadis 504. Hadis 504 itu daripada awal kitab. Daripada awal kitab nombor 504. Dalam bab ini tulis pelajar, hadis nombor 14. Hadis nombor apa? 14. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin fi 30 sa'an min sya'irin, muttafaqun alaih. Maksudnya, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baju besinya telah digadaikan kepada seorang Yahudi sebagai jaminan pinjaman 30 sa'. Apa dia sa'? Gantang. Sa' mana gantang? Kalau mud, cupak. Tulis mudun dengan mana cupak. Sa' mana gantang, gandum. Tulis pelajar. Kalau cupak, dia punya sukatan timbangan dia 700 gram. Satu gantang 4 cupak. 4 cupak sama dengan berapa? 7 kali 4 berapa? 28. Mana 22.800 gram. Itu satu gantang. Nabi kita buta banyak mana? 30 cupak. 30 gantang, maaf. Salasina sa'. 30 gantang. 30 gantang kali dengan 2.800 gram. Berapa jadi? Berapa gram? Berapa kilo? Sikit sangat ya, kan? Baik, hadis ini muttafaqun alaih, mana hadis sahih. Timbul soalan, kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi gadai baju dia kepada orang Yahudi, dia tak gadai kepada orang Islam? Kenapa? Tanda ni pelajar. Apakah rahsia, hikmah Nabi kita tak pergi minta berhutang dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Umar, dengan menantu dia Uthman? Dia pergi gadaikan baju dengan Yahudi. Lish. Tulis, kata Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, dia nukilkan pandangan ulama mengatakan al-hikmatu, hikmah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pergi minta, tidak pergi gadai daripada sahabat-sahabat yang mempunyai keluasan hidup, yang kaya, seperti Abdul Rahman bin Auf ke siapa ke. Tapi Nabi kita pergi gadai kepada orang Yahudi. Kenapa? Yang pertama, tulis jawapan yang pertama, li bayanil jawaz, menunjukkan harusnya kita apa? Bermuamalah dengan orang bukan Islam, yang bukan harbi, yang bukan
orang yang nak berperang dengan kita, itu tak boleh. Kita muamalah interaksi dengan orang yang bukan Islam, non Muslim yang tidak memusuhi Islam dibenarkan. Satu. Hikmah yang kedua, kemungkinan. Tulis. Boleh jadi sahabat-sahabat ni tidak memiliki banyak makanan. Jadi bukan tak ada duit, tak banyak. Boleh jadi mereka sedekahkan mereka. Yang pentingnya hidup mereka itu zuhud. Hidup mereka dalam keadaan zuhud. Sebab yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bimbang. Kalau dia pergi minta dengan sahabat, tak ada siapa nak ambil gadaian, mereka akan beri je. Nabi nak banyak mana? 30 gantang, fadal. Jadi Nabi tak mau susahkan sahabat-sahabat. Dia mau berdikari sebab ramai di kalangan sahabat yang kaya. Tapi Nabi kita menunjukkan 3 perkara. Itu hikmah di antaranya. Hikmah yang besar menunjukkan keharusan kita boleh bermuamalah, berinteraksi dengan non-Muslim, dengan orang yang bukan Islam. Alhamdulillah. Hadis yang seterusnya 505. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala rahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi sya'irin. Sambung hadis tadi juga. Kata di Anas, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju besinya dengan gandum. Tadi sa'an min sya'ir tadi. Wa masyaitu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sya'irin wa ihalati sanikhatin wa laqad sami'tuhu yaqul ma asbaha li ali Muhammadin sa'un wala amsa wa innahum la tis'atu abyatin rawahu al-Bukhari. Jadi anak kata apa? Aku pernah datang ke tempat Nabi SAW dengan membawa roti gandum dan lemak cair yang sudah berubah keadaannya. Masya Allah, tabarakallah. Dia panggil minyak sapi itu bau dah. Allahu Akbar. Sesungguhnya aku pernah mendengar baginda bersabda, tidak ada bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi kecuali segantang gandum. Sekata gandum. Begitu juga pada waktu petang, sedangkan keluarga baginda terdiri daripada 9 buah rumah. Hadis ini dalam Bukhari, tanda pelajar. Dia kata isteri Nabi satu masa ada 9 orang. Makannya 1 gantang gandum. Nak bagi berapa setengah cupak seorang. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Betapa zuhudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sibuk-sibuk nak simpan banyak harta. Kan Nabi kita wafat dalam keadaan bajunya masih lagi tergadai dengan Yahudi, karena dia gadai dengan gandum yang dipinjamkan. Allahu Akbar. Hadis ini dan hadis yang sebelumnya menunjukkan bahawa jawazul muamalah, boleh kita berinteraksi dengan orang bukan Islam. Yang kedua, jawazu bai'is silah, harus kita gadai pakaian-pakaian perang kita kepada orang kafir yang bukan menentang kita. Kalau kafir jahat jangan lagi senjata, nanti dia guna untuk entam kita balik, itu tidak boleh. Allahu Akbar. Baik. Hadis 506. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu 70 min ahli as-suffati ma minhum rajulun alaihi ridaun imma izarun wa imma kisaun qad rabatu fi a'naqihim minha ma yablughu nisfa as-saqaini wa minha ma yablughu al-ka'baini fayajma'uhu biyadihi karahiyata an tura auratuh. Rawahul Bukhari. Allahu Akbar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata, sesungguhnya
Aku pernah melihat dalam kalangan 70 orang daripada ashabus suffah. Tanda pelajar. Di mana ashabus suffah ini? Pondok di belakang masjid Nabi. Itu mana suffah. Kita rasa nanti kita bina bangunan baru ni, kita tulis suffah gitu. Molek tak? Kena ada suffah. Suffah ni macam danga gitu. Tempat sahabat-sahabat duduk menunggu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar masjid nak mengajar, masuk waktu solat, nak pergi berperang, dia duduk di suffah. Abu Hurairah kata, aku tengok 70 orang ahli suffah, ahli pondok belakang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, tidak ada seorang pun daripada mereka yang memakai rida, yang memakai baju di sebelah atas, tak ada. Pakai tak baju. Mereka hanya memakai kain sarung ataupun pakaian lain yang diikat pada leher mereka. Tahu tak? Dia pakai kain di bawah ni, kain sarung. Kalau dia sejuk, dia ambil kain tu, dia ikat tengkok. Macam kita selimut, kain sarung ikat sini. Orang panggil selimut apa? Selimut telanjang. Ya. Tanya budak dua tak kerti budak ni. Ikat kain sarung sini, pakai apa? Selimut telanjang panggil tak? Gitu ya kain dia. Satu baju tak ada. Nak ceritanya betapa miskinnya mereka. Masya Allah, tabarakallah. Di antara mereka ada yang kainnya sampai ke betis. La ilaha illallah, setakat betis kain, sikat. Dan ada yang sehingga ke buku lali, labuh sikit. Sehingga terpaksa menarik-narik dengan tangan mereka kerana bimbang auratnya terdedah. Manakala duduk kat tarik, kain dia tutup lutut dia, takut nampak aurat. Allahu Akbar. Kata belakang, radhiyallahu an ashabis suffah. Ya Allah, redailah sahabat-sahabat Nabi ashabus suffah. Betapa mereka zuhud, kerja dia nak menegakkan Islam, bukan sibuk mencari dunia. Hadis ini rawahu Al-Bukhari. Hadis 507. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min udmin hashwuhu lifun. Rawahu Al-Bukhari. Kata Aisyah, alas tidur, tempat tidur, lapik tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada kulit yang berisi sabut. Hadis dalam Bukhari. Kalau zaman kita gini, orang panggil tilam, isi sabut dalam. Sedap ke tidur? Sedap apa kerah kan? Tapi itu yang ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kata apa? Leaf maknanya sabut. Sabut pokok tama masuk dalam tu, kerah lah. Kita ni tilam lembut dah jadi lagu ni. Payah nak bangun. Betul tak? Nak solat tahajud 3 rakaat belum subuh pun sempat, banyak tak sempat. Pagi tadi berapa ramai yang sudah dikencing oleh syaitan. Kan kita belajar adalah hadis Sahih Muslim. Siapa dia tidur sampai subuh tak bangun solat tahajud, tak solat witir, orang itu sudah kena balas syaitanu fi uzuni. Syaitan telah kencing dalam telinga dia. Berapa ramai yang sudah kena kencing? Angkat tangan nak tengok. Basah jeruk habis buat dia. InsyaAllah kata insyaAllah mulai malam ini kita tidak benarkan syaitan kencing. Boleh? Kena bangunlah. Main tak benar saja tak jadi. Orang tua, orang muda jangan dikencing oleh syaitan. Bahaya sekali. La ilaha illallah. Hadis 508 ataupun hadis yang ke-18. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, kunna julusan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iz jaa'a rajulun minal ansar fasallama alaihi thumma adbara al-ansariyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhal ansar kaifa akhi Sa'd bin Ubadah qala salihun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ya'uduhu minkum faqama wa qumna ma'ah wa nahnu bid'ata 'ashara
ma alaina ni'alun wala khifafun wala qalanisun wala qumusun namshi fi tilka sibah hatta ji'nahu fasta'khara qaumuhu min hawlihi hatta dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu alladhina ma'ahu, rawahu Muslim. Daripada Ibnu Umar, dia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa Nabi duduk di masjid atau duduk di sufah. Tiba-tiba datang seorang sahabat Ansari mengucap salam pada Nabi. Dengar ni. Bila kita jumpa orang mula-mula kita kena kata apa? Assalamualaikum. Kemudian orang itu pergi. Lepas bagi salam, dia lalu. Maka Nabi sallallahu bertanya, "Wahai saudara Ansari, bagaimana keadaan saudaraku Sa'ad bin Ubadah?" Tanda pelajar. Sa'ad bin Ubadah ni salah seorang pemimpin Ansar orang Madinah. Sakit. Nabi tanya, macam mana dia? Dia menjawab, soleh, baik-baik saja, sehat je. Rasulullah SAW pun kembali bertanya, siapa di antara kamu semua yang ingin menziarahinya bersamaku? Siapa nak ikut aku pergi ziarah Sa'ad? Maka baginda berdiri, kami pun mengikut Nabi. Semuanya seramai berapa? Belasan orang. Dengar ni, ini tajuk kita di sini. Dan tidak ada seorang pun yang memakai selipar, kasut, kupiah dan baju. Tak baju belakang 17 orang. Kaki ayam pakai kain di bawah ya. Masya Allah. Betapa zuhudnya pokok ni. Kami semua berjalan di tempat yang tandus sehingga sampai ke rumah Sa'ad. Ketika kami sampai di rumah Sa'ad, maka berundulah kaum keluarga Sa'ad yang ada di sekelilingnya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendekatinya. Tengok tanda pelajar. Dalam hadis ini ajar kepada kita, yang pertama, kalau jumpa orang bagi salam. Yang kedua, kita kena pergi ziarah orang yang uzur, orang sakit, kan, kena pergi. Yang ketiga, kalau kita tak pergi, sunat kita tanya khabar. Kita dengar sahabat sakit, kita tanya, apa khabar sahabat kita? Saya dengar dia sihat dah. Saya pergi ziarah dia semalam, alhamdulillah. Nampak makan lalu dah tu, kan? Itu adab sunnah. Tapi untuk tajuk bab ini, 17 orang sahabat, tidak ada baju, tidak ada selipar, tidak ada kasut. Masya Allah, tabarakallah, menunjukkan kepada kemiskinan dan betapa zuhudnya mereka. Hazal hadis rawahu Muslim. Hadis yang ke-509. Wa an Imran bin al-Husain radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum qarni. Nih, belajar. Tanda baik. Biasanya bila sampai hadis ni, kita banyak ikut dengar-dengar. Orang kata khairul quruni qarni. Khairul quruni qarni. Tapi hadis sahihnya, ini lafaz dia. Khairukum qarni. Summa alladhina yalunahum. Summa alladhina yalunahum. Qala Imran, fama adri. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marrataini aw thalathan. Thumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanzuruna wa la yufun wa yazharu fihi musliman, muttafaqun alaih. Maksud dianya daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang adalah di kalangan kamu, iaitulah orang yang hidup pada masa aku. Sebaik-baik manusia khairukum qarni. Sebaik-baik kamu orang yang hidup zaman Nabi, sahabat. Kemudian orang yang sesudahnya dan sesudahnya, mana 2 kurun lagi, mana 3 kurun lah. Kata Imran, aku tak pasti adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya sebanyak 2 atau 3 kali.
Mana kalau 2 kali 200 kurun, 200 tahun yang ke-200. Kalau 3 kali sampai tahun yang ke-300, kan? Mana 3 kurun. Selepas itu, lepas habis 3 kurun, akan datang satu kaum yang mahu menjadi saksi walaupun tidak diminta. Oh, hari ini ramai kita gini, orang pakat jadi saksi palsu. Kan? Oh, saya saksi. Dia ni sekian-sekian. Mu tak tengok pun dia. Tak kenal pun dia. Itu dia panggil syahadatuz zur, saksi palsu. Hati-hati. Mereka khianat, tak boleh dipercayai. Hari ni berjanji dengan orang ni, esok lompat dengan orang ni. Ni cerita pelompak-pelompak ni. Ni zaman ni, zaman kita ni kuat sangat ni. Mereka bernazar tetapi tidak menepatinya. Oi, saya kalau anak saya boleh 10 saya nak sembelih seekor kambing, seekor lembu, nak puasa sebulan. Bila boleh, lupa kata gapo gitu, kambing ke ayam. Akhir kali bahaya seekor. Kambing tak mati juga. Bernazar, tak pandai menunaikan nazar. Ini bahaya. Jadi para pelajar sekalian, kita kena ingat, jangan suka bernazar. Jangan suka bernazar. Nazar ni la ya'ti bi khair. Dia tak bawa baik. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh makan makanan orang bakhil. Itu dia. Dia nak buat sedekah, dia bersyarat dengan Tuhan. Anak aku boleh aku sembelih. Buat jamuan. Itu orang bakhil nama dia. Tak usah bernazar, kan? Baru sampai ke tajuk kita ni. Nabi kata wa yazharu fihi musliman. Kena gelar lagi kita malam ni. Yazharu fihi musliman, dan nampak zahir kegemukan pada tubuh mereka. Besar-besar belaka, kasratul lahm. Dia panggil awan kecil ramai masa ni. Betul? Ramai orang gemuk, obesity dia panggil. Gemuk belaka masa makan banyak, makan macam-macam. Sudah kerja. Ini tanda-tanda, bukan salah gemuk, tak salah, tapi Nabi kata tanda kemewahan. Manusia ni tak ada diet, tak jaga molek-molek, ia menyebabkan mereka jadi besar. Makan banyak, makan entah apa benda. Hadis ini muttafaqun alaih. Tanda pelajar, ada riwayat kata khairukum qarni ataupun khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum. Kata di ulama hadis, iaitu khairul quruni qarni ghairu mahfuz fi syai'in min dawawinis sunnah. Jadi kita kena hati-hatilah, jangan sebut lafaz yang tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-510. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, innaka an tabzulal fadla khairul lak wa an tumsikahu syarrul lak wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ul. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Maksud dia daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Wahai anak Adam. Kita semua ni anak siapa? Bukan anak ayah dia. Anak Adam namanya bangsa manusia lah, anak Adam. Anak Adam, sesungguhnya jika kamu memberikan kelebihan daripada hartamu, mana harta kita lebih, kita tak guna dah, itu lebih baik bagi kamu. Dan jika kamu menahannya, tanda baik ni, mudah simpan harta tu. Hak ni untuk cucu, hak ni anak, hak ni cici, sedekah bakhil hangit, maka itu sangat buruk bagi kamu. Harta kita penak-penak kerja, tak jadi milik kita. Buruk ke tak buruk? Rugi ke tidak? Rugi, kan? Maka tidaklah dicela dalam kesederhanaan. Kita kaya, hak lebih banyak kita sedekah. Ada sikit-sikit kita simpan untuk bekalan tua, untuk kita nak makan.
dan utamakanlah orang yang menjadi tanggungan kamu. Jadi utamakan nafkah kepada orang yang di bawah tanggungan kita, ini utama. Ini kadang-kadang orang ni anak-anak dia miskin, tak cukup makan, tapi dia sedekah orang lain. Jangan. Seperti kata pepatah, apa dia panggil, kera di hutan, apa? Disusukan, mana hok ngaji bahasa Malaysia ni? Anak di rumah kelaparan, kan? Jangan duk main lagu tu. Nabi kata wabda biman ta'ul, mulakan belanja itu kepada orang yang duduk di bawah tanggungan kita. Hazal hadis rawahu al-Tirmizi, dalam muhakkik kata hazal hadis rawahu al-Bukhari kadzalik, Bukhari riwayat, dan juga Muslim. Alhamdulillah. Tengok hadis berikutnya. Maksud dia sini macam mana? Larangan daripada sifat bakhil. Tulis hadis 510, larangan daripada sifat bakhil, tapi tidak dicela kalau kita menyimpan, menabung untuk keperluan yang sebenar dalam hidup kita ni, boleh. Nanti kita bagi sedekah semua, akhir kali kita pula pergi minta sedekah. Tak. Hadis yang ke-511. 511, cepat sikit. Wa an Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari al-Khatmi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Daripada Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari al-Khatmi, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di antara kamu semua yang berada pada waktu pagi, dengar ni, kita bangun pagi dalam keadaan aman pada diri dia. Macam mana aman? Kita tak rasa takut, tidak rasa serabu, penat, aman. Tengok langit cerah, tidak ada peluru yang turun. Kalau turun pun hujan, kan? Satu, sehat tubuh badannya, Masya Allah, tubuh sehat, dan mempunyai persediaan makanan untuk hari itu. Nabi letak bajet untuk hari itu ada makanan, bukan untuk setahun. Faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha, maka seolah-olah dia telah memperoleh dunia dengan segala isinya. Masya Allah, tabarakallah. Kita dak ni, makan ni ada hari ni, esok tak ada. Jangan kira esok, kira hari ni dulu kita nak makan. Esok insya Allah datang yang lain, kan? Esok mari hak lain pula, insya Allah. Hadis ini diriwayat oleh Tirmizi. Hadis yang ke-512, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atahu, rawahu Muslim. Maksud dia, sesungguhnya beruntunglah orang yang masuk Islam. Masuk Islam dah dia ni, kan? Dan rezekinya cukup, alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala memberikan kepuasan terhadap apa yang telah dikurniakannya. Dia panggil qanaah. Kita ada rezeki tak banyak, tapi hati kita rasa tenang, yakin, relax, happy, maka itu bahagia. Ni puak-puak dia panggil scammer ni. Hodok telefon orang tipu-tipu ni. Raja dengar ada orang kena tipu. Dia telefon, awak ada kes dengan polis. Kalau tak mau jangan masuk penjara, bayar.
Kita pun takut jadi bodoh ketika tu. Encik, tak mau. Bayar, bagi nombor akaun, Dia boleh ambil duit kita habis dalam akaun. Tu, SPRM sudah tangkap kereta comel-comel pokok skema ni. Kita kata Allah Ta'ala lah balas mereka dengan balasannya sepatutnya. Kita jangan doa berat-berat. Kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla menentukan bagaimana kan. Habis orang. Ada seorang pakcik kita ni, ahli masjid juga, sekali kena skema 800,000 kosong dalam akaun dia. 800,000 bukan RM80. Habis licin. Kalau dia mari buat pondok banyak boleh dapat pahala kan. Nak kata apa? Boleh ke skema buat beli kereta besar. Tak apalah, Allah Ta'ala ganti yang lain insya-Allah. Jadi kalau kita kafafa wa qanna'ahu Allah Ta'ala bagi qanaah. Rasa dalam jiwa kita ni tidak tamak, tidak rakus, tidak mabuk dunia. Alhamdulillah, itu di antara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Hadis 513. Wa an Abi Muhammad Fadalah bin Ubaid al-Ansari radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman hudiya ila al-Islam wa kana 'aishuhu kafafa wa qani'a wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Daripada Abu Muhammad Fadalah bin Ubaid al-Ansari, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia dengar Nabi kita bersabda, bahagialah, tuba liman hudiya ilal Islam, bahagialah orang yang mendapat petunjuk memeluk Islam. Allahu Akbar. Ada lagi lebih bahagia daripada Islam? Jawabnya tak ada dah, kan? Orang boleh Islam lah orang yang paling bahagia sekali. Masya Allah, tabarakallah. Hidupnya cukup sekadar yang perlu, bukan terlalu mewah. Dan Allah jadikan dia berasa cukup, qanaah, tulis itu, dengan apa yang diberikan kepadanya. Alhamdulillah. Manakala kita ada dalam jiwa kita ni tidak tamak, itulah nikmat yang besar yang telah dianugerahkan kepada kita. Kita kata alhamdulillah. Tulis kata-kata hadis ini menunjukkan bahawa bahagianya seorang manusia itu duduk di mana? Duduk apabila dia ada sifat qanaah. Daripada budak lagi kita duduk belajar dulu, dalam mutalaah dipanggil al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu suatu gedung yang tak pernah rusak. Masya Allah, tabarakallah. Hadis yang ke-514. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu al-layali al-mutatabi'ah tawiyan wa ahluhu la yajiduna asha'a wa kana aktharu khubzihim khubz asy-sya'ir rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Daripada Ibnu Abbas, dia berkata, ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam dalam beberapa malam secara berturut-turut dalam keadaan lapar. Kita dengar dah dalam siri yang lepas, Nabi kita lapar kan, sekali dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Umar tu. Sedang keluarganya tidak mempunyai persediaan untuk makan malam. Tak ada nak makan asyak, tak ada. Mungkin dia makan sekali tengah hari tak dia. Dan roti yang sering mereka makan adalah roti yang diperbuat daripada gandum. Gandum hak biasa-biasa. Bukan gandum hak comel-comel tarah high class, tak ada. Hadis ni riwayat Tirmizi. Dia kata hadisun hasanun sahih. Alhamdulillah. Kita pergi kepada hadis yang terakhirlah dalam siri ini insya-Allah. Hadis yang ke-515. Wa an Fadalah bin Ubaid, dia lagi Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nas yakhirru rijalun min qamatihim fi shalah min al-khasasah. Allahu akbar. Wa hum ashabus suffah hatta yaqul al-a'rab
haula'i majanin. Fa idza shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa ilaihim faqala law ta'lamun ma lakum indallahi ta'ala la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun sahih. Tengok terjemahan dia. Daripada Fadalah bin Ubaid, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat, Nabi tengah maya, seringkali ada orang jatuh tersungkur dalam solat kerana lapar. La haula wala quwwata. Rebah, belabok jatuh. Mereka adalah ashabus suffah. Orang suffah ni orang hak setia dengan belajar, dengan mengaji, tak kira apa, tak percaya ke benda lain, kan? Sampai orang-orang Badui, orang Badui ni orang kampung, hok duk semaya situ terkejut. Mengatakan, mereka ni orang gila ke? Hai, dia kata orang gila pakai rebah tengah semaya. Ingat tak dalam peristiwa hadis dulu, Abu Hurairah rebah dalam masjid. Ingat? Ya orang pergi pijak tengkok dia, ingat kau orang gila. Allahu akbar. Boleh jadi hadis ni cerita Abu Hurairah juga ataupun sahabat lain. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada salat, baginda menghadap mereka dan bersabda. Nabi kata apa? Sahabat, lau ta'lamuna ma lakum indallah. Dia kata, andaikan kalian mengetahui pahala kedudukan kamu di sisi Allah yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, nescaya kamu suka hidup lebih miskin dan lebih susah daripada ini lagi. Allahu akbar. Nabi kita motivasi kepada para sahabat supaya jangan tamak-tamak dengan dunia. Dunia ni akan hilang. Kita duduk atas dunia ni hanya sementara. Berapa hari agak-agak kita duduk atas dunia? Tak ada berapa hari. Hari ni, esok tak tahu lagi kan. Jadi alhamdulillah, itulah beberapa cerita, beberapa kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendidik umat dia. Nabi kita ni kalau nak kaya, boleh ke tak boleh? Dalam hadis Nabi kata, utihtu khazainal ardi. Allah Ta'ala telah beri serah kepada aku kunci gedung dunia ni. Boleh Nabi nak. Tapi Nabi kita tak ambil. Dunia ni semuanya bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Tulis kata-kata hikmat. Dunia tempat apa? Tempat meninggal, bukan tempat tinggal yang kekal. Habis kita ini duduk atas dunia, kan? Di mana tempat tinggal awak? Kita berbagi tahu nombor rumah. Itu tempat tinggal sementara kita hidup. Tetapi sepatutnya kita jadikan dunia ini tempat meninggal. Tinggal apa? Tinggalkan segala kebaikan yang kita boleh buat. Kita ada ilmu, kita ajar. Kalau kita mati, anak murid kita sambung balik ilmu. Pahala berjalan. Saya ada harta ustaz, saya tak ada ilmu. Kita buat rumah wakaf, buat masjid, buat asrama, buat pondok, buat sufah contohnya. Alhamdulillah. Orang duduk belajar. Kita mati, pahala berjalan. Apa saja kebaikan yang kita buat, itulah yang panggil dunia ini tempat meninggalkan segala kebaikan. Jangan sekali-kali tinggalkan keburukan. Kata di para ulama, tulis kata-kata hikmat ni, tulis. Manusia yang bahagia ialah apabila dia mati, kebaikan dia tak mati. Apa dia kata? Manusia yang bahagia bila dia mati, kebaikan dia tak mati. Mana dia duduk dalam kubur, tapi ilmu dia, wakaf dia, sumbangan dia, jasa dia berterusan, pahala berjalan. Kita kata itu manusia yang bahagia. Sebaliknya, manusia yang celaka, na'udzubillah, tuannya mati, kejahatan dia tak mati.
Dia duduk dalam kubur, tapi dia buat fitnah pada orang. Dia ambil poster gambar orang, buat perli, buat ngenak, buat fitnah. Orang duduk baca walaupun dia sudah mati. Kejahatan dia masuk dalam kubur. Inilah manusia yang celaka. Wal'iyazubillah. Maka marilah sama-sama kita jadi manusia yang baik, manusia yang bahagia, insya-Allah, dengan kita meninggalkan qaddamu atharahum, mereka telah meninggalkan kesan-kesan yang baik. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, bermula daripada hadis 516, wa an Abi Karimah Al-Miqdam bin Ma'di Yakrib, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.